Sekejap. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Uti Aisyah Rozali. Hari ini saya live, sepatutnya saya hanya live di page Gym Academy, tapi hari ini saya juga live di page Uti Aisyah Rozali. So kita ada dua page hari ini kita live. Dan hari ini saya akan kongsikan satu topik yang sangat-sangat menarik. Alright, sangat-sangat menarik topik ni. Kita akan bincangkan macam mana dalam masa 30 minit sehari kita boleh latih anak kita untuk engage dan communicate. Alright. So sebelum tu boleh tak kalau saya nak minta, kalau siapa-siapa yang tengah dengar ni anda boleh komen sama ada dengar ataupun tidak suara saya. Okay. So boleh komen anda dengar ataupun tidak suara saya. Alright. Saya tengah tunggu komen Sebab saya nak pastikan suara jelas dulu sebab ada banyak benda yang saya nak share ni. Okay. Boleh komen anda dengar dengan jelas ke tak suara? Alright, kita live di dua tempat. So kat mana-mana anda berada pun boleh, sama ada anda di Facebook page Gym Academy atau anda di Facebook page Uti Aisyah Rozali. Okey, dengar dengan jelas. Terima kasih Nabila Amir. Okey, siapa lagi yang dengar komen? Boleh tolong komen? Dengar dengan jelas ke tidak? Okey. Alright, Waalaikumsalam Teacher Nur. Okey. Alright. Okey, Alhamdulillah dengar dengan jelas. Baik, hari ini saya akan kongsikan satu topik yang sangat-sangat menarik. Tapi sementara itu kita tunggu dulu kawan-kawan kita yang lain. Kita ada 2 minit lagi sebelum masuk 8.30. Okey, dan untuk pengetahuan anda, apa yang saya akan kongsikan ini adalah saya boleh kata dianya macam rangkuman daripada apa yang saya selalu kongsikan dalam bengkel-bengkel saya. Okey. So dalam bengkel-bengkel saya, kita ada bengkel Gym Academy, ada banyak bengkel lah. So tapi memandangkan sejak PKP ni, kita mendapat inspirasi untuk menyampaikan ilmu-ilmu kepada anda secara online. Okey, so kita harap ilmu yang disampaikan secara online ini akan membantu anda untuk lebih mudah mendapatkan ilmu tu dan untuk terus guna. Dan apa yang saya kongsikan hari ni, malam ni adalah ilmu yang tak kompleks. Biasanya kita cerita pasal sensory, kita cerita pasal reflex, kita cerita pasal motor planning, kita cerita benda-benda yang kompleks. Okey, tapi malam ni, hari ni kita akan terus bincang, kita akan terus cerita macam mana kita nak buat aktiviti kepada anak dengan terus praktikal. Okey, sebab pengalaman-pengalaman yang sebelum ni bila kita bagi sharing, kita cerita pasal vestibular, kita cerita pasal proprioceptive tactile. Yes, ianya adalah satu perkongsian yang menyeronokkan untuk parents, untuk guru. Puan Tini rindu nak pergi bengkel kan? Puan Tini memang rajin pergi bengkel kami. Okey, Alhamdulillah. Tapi tak apa, it's okay. Kita berbincang, kita berkongsi ilmu secara online insya-Allah. Okey. Baik, selepas bila parents dah belajar tentang ilmu sensory, dah tahu pasal tactile, dah tahu pasal vestibular, proprioceptive, sensory sendi, apa teori-teori dia, piramid-piramid pembelajaran, akan sampai satu waktu parents akan tanya pada kami, saya rasa anak saya ni ada masalah tactile, aktiviti apa yang saya kena pilih? Memilih aktiviti tu jadi satu benda yang melambatkan proses kita untuk buat aktiviti dengan anak. Sebab kita nak buat aktiviti yang berkesan untuk anak kan, mestilah kita nak buat aktiviti yang berkesan, betul? Okay, so kita nak buat aktiviti yang memang betul-betul berkesan dan betul-betul merangsang perkembangan anak kita dengan segala ilmu sensori yang kita ada. Tapi bila kita mula nak rancang, sebab hari tu saya buat survey, saya tanya siapa yang dah mula buat aktiviti dengan anak atau masih dalam perancangan, tak ramai yang dah mula buat aktiviti dengan anak tu sebab
bila nak rancang dengan nak buat tu dia jadi satu benda yang agak susah. Parents tak boleh nak plan. Apa lagi aktiviti yang ada yang sesuai. Okay, so malam ni saya nak bincangkan tentang macam mana kita nak gunakan 30 minit sehari untuk kita latih anak kita untuk engage dan communicate. Engage dan communicate ni adalah 2 poin penting, okay? Especially kalau kita ada anak-anak yang ada speech delay, kita ada anak-anak yang lambat berkomunikasi, yang eye contact pun tak ada. Kita ada anak-anak yang susah nak mingle. Okey, sebab kita ada katanya contohnya kita ada anak-anak yang susah nak mingle, yang tak boleh nak nak bersama-sama dengan orang lain. Okey, so macam mana kita nak bantu anak-anak ni? Alright, so bila kita cerita tentang anak-anak yang lewat bertutur ataupun lewat berkomunikasi, biasanya kita nampak pada satu term kita panggil speech delay. Tapi sebenarnya ini adalah satu term yang lebih besar lah. Tapi kita selalu nampak sebagai anak-anak yang speech delay. Okey. So, bila kita cerita tentang anak yang speech delay, biasanya kalau anda berjumpa dengan terapis, perkara pertama yang terapis akan tengok adalah, bukan sensori dulu, terapis akan tengok anak ini ada engagement ataupun tidak. Itu yang paling penting. Alright, terapis akan tengok anak ni akan ada penglibatan ataupun tidak. Anak ni berminat ke tidak dengan orang lain. Alright, so ianya adalah poin yang sangat penting, engagement anak. Dan engagement anak ni, kita dapatkan engagement anak ni melalui bermain. Tak kisahlah anak tu bila jumpa terapis kata anak ni ada masalah dengan sensory, anak ni ada masalah dengan fokus, anak ni ada masalah dengan attention. Benda pertama yang kita kena tengok adalah macam mana tahap engagement anak. Okey. Tak kisahlah umur anak tu berapa pun, kalau anak yang ada kelewatan pertuturan ataupun lambat nak bercakap, biasanya first thing yang OT akan tengok, adakah anak ini ada engagement. Engagement tu apa? Dia minat untuk bersama dengan dia punya persekitaran sosial. Itu poin yang pertama. Okey. Engagement anak-anak, contohnya kita tengok anak autism kan, ataupun anak-anak yang ada speech delay, yang doktor kata okay, kita nak tengok dulu ada autism ke tak, kita takut ada ciri-ciri autism. So anak-anak ni biasanya kita akan nampak, kita kata mereka ni berada di dunia sendiri. Kenapa kita kata dia berada di dunia sendiri? Sebab anak ni tak pandai nak engage, dia tak pandai nak participate dengan orang di sekeliling dia. Dan participation inilah yang biasanya OT akan tengok dulu pada anak-anak. Okay, participation. Dan participation ini sebenarnya adalah rangsangan yang paling mudah dan kita boleh kata paling simple untuk parents buat dekat rumah dengan anak yang ada kelewatan pertuturan sebenarnya. Termasuk anak-anak yang autism. Anak-anak autism kan memang itu ciri dia yang utama kan, dia tidak engage dengan orang lain. Okay, so bila kita nak anak-anak ni engage, okay, bila kita nak anak ni engage, kita kena ada plan apa yang kita nak buat dengan anak-anak ni. So hari ni saya akan bagi rahsia pada anda, saya nak tunjukkan rahsia pada anda macam mana tim kami dengan satu benda yang sangat simple, satu strategi yang sangat mudah untuk parents dekat rumah. Sebab bila datang terapi center kan, biasanya terapis akan buat intervention planning yang kompleks. Dia nampak kompleks sebab terapis akan pecahkan skill anak-anak tu kepada yang lebih kecil. Dan sebenarnya saya dah cuba untuk sampaikan plan intervensi yang kompleks ni kepada ibu bapa dan guru-guru, tapi mungkin sebab kompleksiti tu membuatkan kita rasa benda tu susah. Okay, so kami buat satu strategi yang lebih mudah. Okay, kita panggil strategi ni strategi Go Cilik. Go Cilik. Cilik tu anak-anak. Go tu macam, jom parents kita let's go. Jangan tangguh-tangguh dah. Okay, so strategi Go Cilik. Saya akan sharekan satu screen pada anda. Alright. Ini share screennya. Okay, kita kecilkan sikit nanti bersonong tak nampak pula ya tak? Okay. Okay. Saya share screen ni untuk anda tengok. Ke sebenarnya lagi prefer kalau dia lebih besar.
Okay. Alright, tak apa, it's okay. Nanti maklumkan pada saya kalau nak saya besarkan lagi skrin ni. Okay, saya kena besarkan sikit. Okay, so kita akan tengok satu strategi yang kami dah bincang sama-sama dan kami kumpulkan, iaitu 30 minit sehari latih anak engage dan communicate. Sebenarnya sebelum ni saya selalu berkongsi tentang, saya selalu ceritakan tentang 15 minit masa sehari dengan anak, betul? Okay, siapa pernah dengar Quality 15? Siapa yang pernah dengar Q15? Boleh komen anda pernah dengar ataupun tidak Q15? Q15, Q15. Pernah dengar tak? Siapa yang pernah dengar Q15 tulis saya pernah dengar. Siapa yang tak pernah dengar Q15 tulis saya tak pernah dengar. Saya nak tahu berapa ramai yang pernah dengar dan berapa ramai yang tak pernah dengar. Okey. Boleh komen dekat ruang komen, saya pernah dengar Q15 atau saya tak pernah dengar Q15. Okey? So boleh komen dekat ruang bawah tu sementara saya tengok, saya tunggu anda komen. Saya nak cerita sikit, okay? Kenapa kenapa kami buat modul ini? Basically kami nak anda semua terus, dia panggil kickstart tau. Nabila tak pernah dengar Q15. Okay, Izzat Ibrahim tak pernah dengar. Okay, Fairuz memang pernah dengar. Kalau Istidamisha tak pernah dengar. Okay, it's okay. Alina Zais pernah dengar. Tini dia pernah dengar. Rozalita tak pernah dengar. Oh, okay. Hisham Madina. Also kita ada ramai kawan-kawan yang belum pernah dengar lagi. Okay, saya explain dulu Q15. Q15 ataupun quality 15 minit sebenarnya adalah reminder untuk kita parents bahawa sebenarnya setiap hari untuk kita pastikan anak kita punya perkembangan tu konsisten, especially kalau anak kita ada sedikit kelewatan. Kelewatan tak semestinya anak kita istimewa ya. Even anak yang normal pun kadang-kadang ada skill yang mereka lambat dapat. Okay, 15 minit sehari ataupun Q15 quality 15. 15 minit sehari masa yang kita peruntukkan untuk beri rangsangan pada anak kita. Okay, itu masa minimum. Q15 adalah masa minimum. Okay. Dalam modul ini, kita galakkan 30 minit sehari. Tapi 30 minit sehari tu kita kata memang dah sangat cantik lah 30 minit sehari yang kita luangkan untuk latih anak kita sama ada engage dan communicate, sebab dalam modul ni kita ada buat juga untuk membaca, untuk menulis tempoh hari dalam kita punya secret group. GCA ada share tentang 30 minit sehari anak membaca, kita ada yang menulis, kita ada behavior. Okay, so hari ini saya kongsikan dengan anda tentang engage dan communicate. Okay, kenapa 30 minit? Alright, so kenapa 30 minit? Kita buat 30 minit sebab kita nampak dalam masa 15 minit, kadang-kadang especially kalau anak yang ada isu dengan engagement. 15 minit kalau anak-anak tipikal kita, anak-anak yang tak ada masalah untuk bagi attention dan fokus, biasanya tak ada masalah. 15 minit okey, cantik waktu tu. Okay, kita boleh bahagikan masa macam tu. But bila anak yang ada isu dengan engagement, mereka tak pandai nak connect, mereka tak pandai nak participate. So bila anak tak connect dan tak participate, macam mana dia nak belajar apa yang kita sebut? Macam mana anak tu nak bagi fokus dan macam mana anak tu nak bagi perhatian pada apa yang kita cakap? So at the end of the day, kita rasa kita dah ulang banyak kali dah. Kita rasa kita dah ulang banyak kali pertuturan kita dengan anak. Kita dah selalu berburak dengan anak tapi anak kita tetap tak dapat tangkap perkataan tu. Kenapa jadi macam tu? Sebab engagement anak, okay, engagement, participation ataupun keterlibatan anak ini dia sangat dipengaruhi oleh persekitaran. Persekitaran tu kita rasa macam saya dah banyak bercakap dengan anak saya kan persekitaran yang paling besar untuk anak, betul. Tapi ada anak dia tidak cukup dengan hanya auditori. Dia tidak cukup dengan hanya engagement daripada sudut kita bercakap dengan dia. Ada anak dia perlukan keterlibatan multisensory. Okey, sebab tu kalau anda datang ke pusat-pusat terapi, okey, kalau anda datang ke pusat-pusat terapi, biasanya terapis dia akan ajak anak yang doktor diagnose speech delay ataupun doktor dalam KIV untuk autism, yang memang parents datang untuk speech dia, bila jumpa OT akan ajak anak ni naik atas balance beam, OT akan ajak anak ni naik atas gym ball. Kenapa? Sebab kita nak anak ni selesa dengan input sensori yang sampai pada badan dia. Okey, secara biasanya kita boleh cakap secara
tipikalnya anak-anak mereka belajar daripada 3 channel of learning. Okay, so ini poin penting ya. Saya akan tuliskan dekat sini. Anak-anak belajar daripada 3 channel of learning. 3 channel of learning itu, 3 channel of learning. Alright, saya tulis kat sini je ya. Boleh kan? So 3 channel of learning itu adalah yang pertama pendengaran, itu telinga, okay, dengar. Ataupun kita kata anak-anak yang auditory learner, dia fokus pembelajaran dia kepada apa yang dia dengar. So anak-anak ni memorization dia bagus. Kalau dia dengar hafazan, kalau nak hafaz Quran tu dia dengar, lepas tu dia dah hafal dah. So senang anak-anak macam ni, tapi daripada sudut pendengarannya. Okay, ada anak belajar secara visual. Okay, visual. Dia kena tengok, baru dia boleh dapat tangkap apa yang kita nak ajar pada dia. 3 adalah kinestetik. Yang ini kita selalu terlupa anak-anak yang kinestetik. Kita selalu lupa untuk meraihkan anak-anak yang jenis kinestetik ni. Okey, anak-anak yang kinestetik, mereka perlukan pergerakan untuk hadam segala input yang kita nak sampaikan pada mereka. Mereka perlukan pergerakan. Kenapa mereka perlukan pergerakan? Sebab bila ada movement, dia lebih ingat. Pernah tak? Ni nak tanya, pernah tak? Saya je lah kot, tapi saya rasa semua orang pun pernah macam tu. Pernah tak kadang-kadang ada satu waktu kita lipat kain depan TV, kita tengok satu drama Korea. Lepas tu kita ingat, patutnya kalau ada drama Korea ni, kalau kita makan samyang lagi best. Kenapa kita ingat macam tu? Because of memory yang datang daripada sudut multisensory tadi. Sambil kita tengok cerita, sambil kita makan samyang, rasa dekat gustatory, sambil tangan kita scoop garfu tu, memory kita kepada momen tu jelas. So bila kita nak kata anak yang kurang engagement, anak yang tak nak connect dengan kita, apatah lagi nak belajar perkataan daripada kita, apatah lagi nak tiru apa yang kita cakap, okay? Anak yang main seorang-seorang, bila terapis kata puan kena banyak main dengan anak. Tapi bila saya datang je dekat anak saya pun lari. Macam mana saya nak main dengan dia? So anak macam ni, kita kena pastikan dia dapat input at least daripada ketiga-tiga ni. Okey, saya tahu nak hafal, kalau saya nak cerita pasal sensory, ada 7 jenis sensory. Vestibular, proprioceptif semua. But lebih mudah dan simple kalau saya bawa benda tu kepada 3 yang penting ini, iaitu dengar, visual dan kinestetik. Kinestetik ni pergerakan, dia termasuk balance anak. Macam mana cara anak kawal pergerakan otot dia. Okey, so simple cerita, bila anak-anak mereka tidak selesa ataupun tidak tahu macam mana nak menguruskan mereka punya channel of learning ni mereka tak pandai uruskan dan tak pandai guna, maka anak-anak akan ada potensi untuk tidak dapat engage dengan persekitaran dia. Okay, so sangat-sangat important untuk kita pastikan anak boleh engage. Alright. Okay. So apa itu engagement? Engagement ni apa? Engagement ni termasuklah eye contact yang anak bagi, minat anak. Kadang-kadang kita rasa macam saya tak tahu anak saya minat apa, sebab saya ajar anak saya main semua benda, anak saya macam tak heran dan tak kisah pun. Engagement yang paling penting adalah minat. Kalau untuk anak-anak yang non-verbal, kan, anak yang tak bercakap, ada satu strategi nama dia PECS, Picture Exchange Communication System. Dekat Gym Academy kami ada 2 orang yang certified PECS implementer. Okay? So dalam PECS, benda pertama yang anak-anak tu perlu ada adalah interest kepada barang. Selagi anak tu tak ada minat yang kuat kepada satu-satu barang, susah untuk teacher tu ajar dia untuk exchange dan engage. Sebab anak tu tidak akan minta. Selalunya makanan lah. Selalunya dia orang akan start dengan makanan kalau tak tahu anak tu minat apa. So apa kerja kita dekat rumah dengan anak-anak kita yang ada kelewatan bercakap, anak kita yang eye contact pun kurang, anak kita yang bermain dekat dalam dunia dia sendiri, anak kita yang tak engage. Apa yang paling penting untuk kita buat? Main dengan dia.
Macam mana cara nak main? Saya datang, anak saya lari. Bukan cara itulah maksudnya. Bukan cara dengan datang kepada anak kita pada waktu yang dia nak main sorang-sorang. Sebab kita kena ingat ada dua jenis play. Okay, dua jenis play. Structured play, unstructured play. Structured play adalah bila kita strukturkan permainan tu untuk anak. Unstructured play adalah bila anak bebas melakukan eksplorasi. Kita kena decide apa yang kita nak anak kita explore dekat rumah. Susunkan permainan, sediakan mainan-mainan yang boleh membantu anak kita untuk explore dekat rumah tu. Okey, macam mana cara dia? Bagilah anak kita permainan yang kita pernah ajar dia. Sebab kita nak anak kita engage. Okey. Alright. So, saya akan skip benda ni sebab saya nak ceritakan benda yang lebih penting untuk anda. Okey. So, kurang eksplorasi, so kita tengok kat sini. Anak yang kurang engagement dan kurang komunikasi perlukan rangsangan bersifat holistik. Nampak tak term dia dekat situ? Holistik maksudnya rangsangan yang bersifat keseluruhan. Kita rangsang dia punya whole brain. Semua channel of learning dia kita stimulate. Tapi kalau dalam satu masa tu kita tak stimulate setiap satu pun tak apa, tak ada masalah. Because kita dengan anak kita hari-hari. Sebab tu kita kata 30 minit sehari dengan anak. Okay, nanti saya akan tunjukkan macam mana cara yang mudah sebenarnya untuk kita plan untuk rangsang anak kita. Okay, so bila anak yang perlukan rangsangan yang bersifat holistik, alright, sebab ramai anak yang ada kecelaruan sensori, iaitu dia punya sistem sensori tu tak cukup bagus tau. Contohnya kalau dia panjat sikit dia dah takut, atau dia pegang benda yang lembik sikit dia dah geli. So dia ada banyak benda yang dia defensif, kita panggil, benda yang dia tak suka. Suara tinggi sikit dia dah tak suka dengar. Okey? Atau bila ada kelip lampu lain sikit, bila ada bunyi lain sikit, dia dah terus shut off, dah tak heran dah orang sekeliling, dia fokus kat benda yang kecil tu je. Okay, so anak-anak macam ni, mereka akan susah nak belajar daripada environment dia. Okay, so dan mereka akan kurang eksplorasi, dan bila kurang eksplorasi menyebabkan anak akan kurang engagement. Kurang engagement menyebabkan anak tidak faham keperluan belajar komunikasi, dan bila anak rasa tak perlu berkomunikasi, macam mana anak nak luahkan apa yang dia mahu dalam bentuk perkataan, sebab anak tak engage dengan kita. Okay, dan untuk pengetahuan anda, kalau pada usia 2 tahun anak anda tidak mahu langsung main dengan anda, itu adalah tanda-tanda anak yang delay dalam social skills dia. Okay, lewat social skills, lewat anak dapat perkataan dan bertutur, bila waktu anak dah belajar baca nanti pun anak akan lewat juga. Okay, sebab membaca, menulis sangat berkait rapat dengan berapa banyak bank perkataan dan berapa banyak penguasaan bahasa anak tersebut, ya. Sebab tu engagement dan komunikasi adalah benda yang penting untuk kita kukuhkan. Dan sebenarnya senang je untuk kita kukuhkan. Okay, so blok pembelajaran ni saya tak akan cerita dia panjang, saya nak sampaikan terus macam mana cara nak buat. Okay, alright. So whole brain learning berlaku ketika anak melakukan aktiviti multisensory. Multisensory maksudnya aktiviti yang ada banyak pergerakan dia, ada penglihatan terlibat, ada pendengaran terlibat, ada pergerakan terlibat. Okey? Dan untuk strategi, bila kita kata anak kita yang ada masalah dengan pertuturan ataupun ada speech delay ke, ada kelewatan bahasa ke ni kan, tak nak engage, tak ada eye contact ni, bila kita nak main dengan dia, kadang-kadang dia punya fokus tak panjang kan. Dan even ramai anak-anak yang even dah umur 3 tahun ataupun 4 tahun, bila first time datang jumpa terapi, mereka akan main sekejap tak sampai seminit. Sekejap tu macam 10 saat, buka-buka, letak. Lepas tu dia lari pergi tempat lain, dia buka-buka, lepas tu dia letak. Dia lari pergi tempat lain, dia buka-buka, dia letak. So kita kata dia macam stop je dia main. Bila anak main macam tu, main tengok sekejap letak, sampai bersepah satu rumah, anak tidak fokus pun kepada satu-satu permainan, macam mana anak-anak explore. Bila anak tidak fokus lama pada satu-satu permainan, anak akan susah nak explore. Kenapa saya kata susah nak explore? Anak yang kalau dia pergi tengok permainan, katalah dia tengok pom-pom ni kan, dia tengok pom-pom ni, dia buka pom-pom ni, dia main, dia jatuhkan, lepas tu dia pergi main tempat lain pula. Dia tak sempat explore.
apa yang pom-pom ni boleh berikan pada dia. Dia tak sempat explore, oh ada banyak sangat warna dekat dalam pom-pom ni. Dia tak sempat explore, oh different lah warna dia. Dia tak sempat explore, pom-pom ni ringan lah. Dia tak sempat explore kalau dia acung, pom-pom tu jatuh. Because dia main sekejap-sekejap. So macam mana kita nak bantu anak kita? Biasanya saya akan suggest parents, kalau dekat therapy center memang waktu dengan terapis tu sejam. Sebab terapis ada banyak strategi yang dia boleh gunakan. Tapi dekat rumah, anak dengan kita sepanjang masa. Betul? Anak lama dengan kita. Kita balik kerja, mak anak akan dengan kita. Cuti-cuti anak dengan kita. So saya akan selalunya suggest pada parents, kalau anda tidak pasti macam mana nak tarik perhatian anak, tarik anak untuk main dengan kita dalam jangka waktu yang lama, pecahkan kepada beberapa minit yang kecil-kecil. Tadi kita kata 30 minit sehari kan? Pecahkan 30 minit anda kepada beberapa minit kecil-kecil. Kita chunk stimulation yang kita bagi. Kenapa kita chunk? Kenapa kita kecilkan? Sebab untuk tinggikan, untuk kekalkan momentum kita punya motivasi dan untuk pastikan anak tak sempat stres dengan kita bila kita bagi rangsangan. Sebab anak punya communication dengan orang luar macam teacher dan terapis lain tau. Anak punya communication dan interaction dengan parents lain. Manja dia lain. So what you can do adalah pecahkan 30 minit kepada beberapa minit yang kecil-kecil. Contohnya 6 kali 5 minit. Buat 5 minit tapi 6 kali 5 minit tu hari tu. Bangun pagi main kejap 5 minit dengan dia. Tengah hari 5 minit lagi dengan dia. Pukul 2 petang lepas makan 5 minit lagi dengan dia. So at the end of the day, hari tu kita dapat 30 minit juga dengan anak kecil kita. Okay, dan apa yang kita nak main? Okay, so bila apa yang kita nak main, sekejap lagi saya akan tunjukkan sampel dia. Okay, so bila anak kita pecahkan dia punya target tu, target 30 minit kita tu kepada yang kecil-kecil, anak akan lebih relax untuk engage. Dan anak akan ada rasa repetitious of engagement tu yang kerap dan konsisten daripada kita. Okey, katalah kita kerja, katalah hari bekerja. Hari bekerja kita boleh stimulasikan dia pagi sebelum pergi kerja tu, kita ajak dia main depan cermin sekejap, ajak dia repeat movement sama-sama dengan kita, ajak dia ambil pom-pom ni, masukkan dekat dalam botol sekejap dengan kita. 5 minutes before we go to work tu. So kita kena bangun pagi sikit lah kan. Itu je lah sacrifice kita kan. Well, tidur pun tak berapa nak lama, but oh well, memang mak-mak macam tu lah kan. Okay, so ataupun you exchange, hari ni mak, besok ayah, hari ni mak, esok ayah kan. Depends, kita rancang kita punya perjalanan keluarga kan. Okay, balik je kerja, terus ajak anak main sekejap. Lepas tu, lepas stress dan malam tu, buat lagi aktiviti 5 minit lagi kita. Tak payah yang rough. Anak yang kita tengah nak engage dan communicate, tough. Aktiviti dia simple. Dan bila attention ataupun fokus semakin, kita akan dapat buat 3 kali 10 minit pada 6 kali 5 minit. Kalau 5 minit, kita akan pecahkan kepada 10 kali 3 minit. 3 minit, 10 kali setiap hari, setiap 10 kali hari tu sampai kita dapat 30 minit. So engagement berlaku pendek tapi sekejap. Anak tak sempat nak mengamuk dengan kita masa kita ajak dia buat engagement tu. Macam gitu Alright. So, okay. Apa aktiviti yang kita nak buat? Aktiviti yang kita nak buat adalah aktiviti yang simple. Yang biasanya aktiviti-aktiviti yang kita kata anak-anak usia sensori motor tengah buat. Apa usia sensori motor? Usia sensori motor adalah 2 tahun ke bawah. Okay, so kalau kita ada anak yang memang kita nampak ada delay dalam engagement, delay dalam komunikasi, kita kena aware. Jangan push dan paksa anak untuk terus buat aktiviti peringkat tinggi. Patah balik. Step back. Buat aktiviti peringkat rendah dulu. Okay, saya tunjuk contoh. Sebenarnya kami dah kumpulkan 400 aktiviti tau dekat dalam satu modul ni. Kita panggil modul Kickstart Go Cilik. Okay, so saya tunjuk je lah sampel dekat anda ni. Okay. So dalam modul ni, saya tunjukkan isi kandungan, kod senang kita nak buat rujukan pantas. So kami sediakan rujukan pantas ni sebab dia ada 400 aktiviti dan kami sediakan rujukan-rujukan tau. Dia dah siap ada rujukan. Contohnya tadi dekat dalam ni, dalam e-book ni kata aktiviti untuk usia ni, kepala budak ni. Ni 18 bulan hingga 2 tahun
aktiviti untuk usia ini kebanyakannya adalah aktiviti yang bersifat engagement. Okay, so apa yang kita nak kena buat, kita pergi dekat isi kandungan ni. Okay. Ni kalau siapa yang ada lah, saya rasa dah ada 152 orang yang ada buku ni. So anda boleh rujuk. Okay, yang tak ada tak apa, anda boleh tengok dulu live ni. Nanti mungkin anda akan dapat idea juga macam mana nak buat dengan anak. So ini semua aktiviti very simple. Menyudu batu, tiup berbola kapas. Nampak tak, ni kita dah pecahkan kepada ikut usia lah supaya memudahkan anda. Okay, so ini adalah aktiviti yang kita nak berikan pada anak-anak ni. Okay. So ini adalah usia kecil. So tengok contoh. Kita tengok satu contoh. Aktiviti sepit likat 002. So, kita buka dekat e-book yang besar ni. 400 aktiviti ni. 002. Cak 002 tadi muka surat berapa ya? 002 muka surat 11. Okay. Terus cari muka surat 11. Itu dia, sepit likat. Simple tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sepit baju business card lama ke, kita punya IC lama ke, kita punya IC lama tak adalah kan, mana boleh ada. Kita punya lesen kereta lama ke, lepas tu kena ada satu botol air mineral kosong. So apa yang kita nak kena buat, masukkan penyepit baju siap-siap dekat dalam botol air mineral kosong tu, ajak anak goncang keluar sepit baju tu yang kita simpan dalam botol air mineral, ajak dia goncang keluarkan, ambil kad, suruh anak sepit je. Contoh anak kita tak ada masalah, ada masalah fokus kan, dan dia tak suka kita ajak dia buat aktiviti lain, nanti kita datang dia lari. So apa yang you nak kena buat adalah peluk je sekejap. Tadi kita kata pecahkan kepada 3 minit kan, sebab tu saya kata pecahkan pendek, 3 minit pun cukup. Sebab kita tak nak anak kita stres. Bila anak yang tak ada engagement, kadang-kadang kita memang kena guna body contact sebab kita nak dia terpaksa rasa engagement tu juga. Tapi jangan buat dalam jangka masa yang panjang. Kalau tak nanti anak stres. Anak stres dengan parents tak seronok tau. Dia stres dengan cikgu tak apa lagi, dia jumpa cikgu sekali-sekala. Dengan parents jangan bagi dia stres. Okay. So kita peluk anak kita tu, pegangkan kad ni dekat dia, pegang tangan anak kita, ajak dia sepit 1, wow very good, ambil sepit 2, wow very good, ambil sepit 3, wow very good, ambil dia dah meronta, lepaskan sekejap. Okay, pergi main sekejap, you want to go and play, bye, nanti mama panggil balik ya. Biar dia main sekejap, for 3 minutes kan. So 3 minit tu kita pun dah penat tau kerja anak. Lagi sana sini ni anak yang tak nak engage ni. So 3 to 5 minutes start off tu okay. Buat kerap. Nanti sekarang lepas 2-3 jam buat satu lagi aktiviti yang sama. It's okay. Satu hari tu aktiviti yang sama kita stretch sampai 10 kali 3 minit tu. Bagi sepit baju tu sahaja pun tak apa. Sebab children learn by repetition. Yang kita nak treasure, yang kita nak fokus bukan anak kita menyepit tu. Yang kita nak fokus adalah anak kita punya engagement. Nanti selepas kali minit, selepas yang kan 6 kali berapa tadi, 6 kali 5 minit tadi kan, yang kali kelima tu nanti kita akan mula rasa anak kita dah loosen, anak kita dah boleh lebih fokus sebab kita bagi dia dalam jangka masa yang dia tengah relax. Tapi janganlah bagi masa dia dah mengantuk ke kan, memang tak boleh lah kan. So tengok mood anak kita juga dekat rumah tu. Okay, so ini sampel dia. So nampak tak kat sini ada tanda tangan dengan tanda-tanda mata. Okay, so kita tengok dekat belah sini. Okay, so mata dengan tangan ni, tengok saya tunjukkan sampel ya. Yang ini isi kandungan mengikut target kemahiran pula. Okey, mata dengan tangan adalah bila kita buat aktiviti tersebut, kita sedang rangsangan utama yang kita berikan pada anak adalah pergerakan tangan dia dan pandangan mata dia. Dan mata dengan tangan adalah label yang paling penting, label yang penting masa kita nak ajak anak kita kemahiran menulis nanti. Okey, yang tu kami ada buat satu lagi modul yang sama. Dalam modul yang sama tu ada satu video 30 minit sehari latih anak menulis. Dalam tu kita minta parents cari aktiviti yang ada mata dengan tangan pula. Okey, so as early as umur 18 bulan tadi tu kan, as early as umur 18 bulan tadi ni, ni 18 bulan sehingga 2 tahun punya umur, kita dah boleh latih anak kita untuk pra-menulis, kita panggil pra-menulis punya kemahiran. Okay, so bila kita buat aktiviti macam ni sebenarnya, bila tadi saya ceritakan, anak yang ada speech delay dia berisiko untuk delay dalam membaca dan menulis pula. Tapi bila kita bagi aktiviti seumpama ni, pada masa yang sama, walaupun kita punya target adalah engagement,
secara tak langsung kita akan rangsang dia punya motor halus juga sebenarnya. Alright, so itu yang saya nak kongsikan dengan anda. So ni tips lah, tips fokus dan motor halus. Bila kita buat aktiviti yang berbentuk fokus, aktiviti yang berbentuk motor halus, sangat digalakkan parents untuk berada eye level dengan anak. Kenapa eye level? Teori dia simple. Ingat 3 tu. Visual, auditory, kinestetik. Ingat channel of learning ini. Kalau kita cakap anak tak nampak kita, tak cukup channel, tambah channel. Anak nampak muka, kita cakap dengan dia 2 channel dah rangsang. Anak nampak kita, kita cakap dengan dia sambil kita massage bahu dia, 3 benda dirangsang sebab kita dah bagi dia input pergerakan daripada kita. Okay, input sensory kan. So ataupun kita dudukkan anak atas gym ball sambil golek-golekkan gym ball, kita cakap dengan dia, kita tunduk sama level dengan dia, kita dah rangsang pendengaran dia, mata dia dan pergerakan dia. So ada 3-3. Ingat, multisensory learning, pembelajaran secara multisensory adalah sangat penting. Sehingga anak usia 10 tahun pun. Okay, sehingga anak usia besar pun. Okay, dan ni untuk yang 30 minit sehari latihan anak membaca dan menulis, kita ada 3 stage. Okay, so saya cerita sikit lah 3 stage tu. Stage pra membaca, pra menulis, stage campuran pra membaca plus membaca, masa anak tengah belajar membaca dalam usia prasekolah tu, dan stage cekap baca dan cekap tulis bila anak ada umur 7 tahun ke atas. Yang itu dalam 30 minit sehari latihan anak membaca dan menulis lah. Okay. So itu perkongsian hari ni. Boleh tak kalau saya nak dapatkan komen, rasa macam cakap seorang-seorang ni, apa dah saya cakap dah ni. Okay, boleh tak kalau saya nak dapatkan komen, anda jelas ke tidak dengan perkongsian saya hari ni? Boleh komen, jelas ke, tak jelas ke, anda belajar sesuatu ke, tak belajar sesuatu ke, kan? Okay, boleh saya minta komen? Terima kasih yang tolong-tolong buat nota untuk kawan-kawan yang lain tu, okay. Boleh saya dapatkan komen? Jelas, alhamdulillah jelas, Nunisa jelas. Anda belajar sesuatu hari ini? Okey, jangan lupa share ya, jangan lupa share kita punya live hari ini. Okey, share pada kawan-kawan kita, share pada kita punya circle supaya kita sama-sama dapat ilmu yang sama ni. Okey, terima kasih kepada yang dah share. Okey, terima kasih kepada anda semua. Okey. Puan Rozana, ini yang Dr. Pakar Kanak-Kanak Hospital Kerajaan ajarkan kepada saya. Ya, betul, because ini adalah konsep dia. Inilah konsep dia yang sebenarnya. Anak tu dia kena belajar secara multisensory. Okay, so saya review sikit dengan anda. Alright, e-book ni ada 400 aktiviti. Dan 400 aktiviti tu kita dah senaraikan kat sini sesuai untuk usia berapa, apa rangsangan dia. So senang sangat nak pecahkan. Even untuk membaca pun sama juga, dia ada untuk dia ada pecahan dalam masa 30 minit tu apa yang kita nak kena buat dengan anak. Okay, so kita ada satu e-book khas isi kandungan je, satu e-book isi kandungan. Okay, so aktiviti dia memang ada 400 lah. Alright, saya tunjuk dekat sini. So aktiviti dia ada sampai 400. So ada yang memang sampai untuk usia anak yang besar-besar je lah. Ada aktiviti yang khas untuk anak yang 7 tahun ke atas. Okay, so kita boleh pilih lah, dan ada aktiviti yang sesuai untuk anak daripada usia kecil sampai besar. So kita boleh main sama-sama dengan anak tu. So nampak yang dah hujung-hujung ni, banyak ayah ni, semua ni boleh main sama-sama, satu keluarga boleh main sama-sama ya. Okay. Yang aktiviti yang ni belah sini ni banyak untuk anak yang besar-besar. Okey, so kita boleh tengok yang atas banyak anak kecil-kecil, anak besar-besar. So kalau berapa peringkat umur pun okey. Anak kita yang daripada kecil pun kita boleh beli. Yang baby pun boleh dibeli, tak ada masalah. Okey, boleh je dapatkan e-book ni. Macam mana nak dapatkan e-book ni? Puan Nonisa tanya saya, macam mana nak dapatkan e-book ni? Boleh saya dapatkan GCA team? Saya ada GCA team. Okey, GCA team ni kita punya circle group Gym Academy. Kita ada segolongan parents dan segolongan guru-guru yang jadi kita punya team. Okey, dan mereka ni sebenarnya akan membantu anda semualah. So kita dah coaching dekat dalam group kita untuk bantu anda semua daripada sudut parenting. Okey, mereka ada group Telegram, ada yang ada group WhatsApp. Okey, so GCA team saya nak minta tolong sharekan anda punya link. Tu Puan Fairuz Federal dah sharekan link dia. Okey. Nisa Misrani dah sharekan link dia. Okey. So kalau anda nak dapatkan kita punya e-book ni, sebenarnya dia bukan satu e-book je tau. Okey.
Dia bukan satu e-book je. Anda akan dapat beberapa juga sebenarnya. Anda akan dapat sekejap, saya tak dapat nak check dia punya visual. So, okay, saya cerita. Anda akan dapat e-book 400, anda akan dapat 5 e-book. E-book 30 minit sehari latih anak membaca, 30 minit sehari latih anak menulis, 30 minit sehari latih anak engage dan communicate yang saya cerita tadi. So, itu satu dah dapat free dah hari ni. Cuma e-book je lah saya tak dapat nak bagikan. So, saya dah bagi explanation. E-book 30 minit sehari latih anak behave dan ikut peraturan, dan e-book 30 minit sehari latih anak istimewa. Okay. Dan setiap e-book tu ada video dia. So video explanation lah, saya explain macam ni. Okay, lebih kurang dalam 15 minit ke 40 minit video-video tu. Ada yang 40 minit, ada yang 30 minit, ada yang 20 minit. So untuk explain macam mana cara anda nak pilih aktiviti untuk anak berdasarkan target. So kalau target membaca, dia ada cara nak pilih. Dia tak sama macam engage and communicate. Kalau membaca dia spesifik sikit cara dia. Dia ada 2 strategi. Saya cerita sikit. Satu strategi kita panggil strategi 3 serangkai. Dia ada strategi persediaan plus target, dan dia ada strategi kedua kita panggil strategi koktail. Strategi koktail tu khusus untuk anak 7 tahun ke atas. Okay, alright. Tak apa yang tak boleh nak klik link Telegram tu, boleh je klik diorang tu, sekarang PM je. So team GCA team nanti bantu sebab link Telegram akan aktif selepas habis live. So lepas habis live nanti baru boleh klik link Telegram mereka. Okay, dan ada saya nak explain sikit. Lepas tu anda akan dapat juga bonus checklist perkembangan anak 18 sampai 24 bulan, 24 bulan sampai 36 bulan, 3 tahun sampai 4 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun, 5 tahun sampai 6 tahun, 6 tahun sampai 10 tahun. So kita ada satu e-book untuk setiap range umur ni. Kita panggil track the progress, dan ada video penerangan macam mana anda nak tanda dan macam mana nak check, dan setiap ayat dalam checklist tu sama macam yang buku target 5, tapi saya explain setiap ayat tu spesifik satu-satu untuk ikut usia masing-masing, ikut usia anak. So memang modul ni kita buat supaya anda boleh terus praktikkan. Cuma nak ceritalah, anda dah boleh beli e-book tu, cuma harga hari ni harga tinggi sikit sebab kita akan buat promosi pada hari Selasa. Betul, Selasa. Promosi kita adalah pada hari Selasa 28 Julai. Pada hari Selasa 28 Julai anda akan dapat e-book tu dengan harga lebih daripada 50% diskaun, tak silap saya. Bos, boleh tolong komen berapa persen diskaunnya? Lebih daripada 50% diskaun lah. Harga promosi untuk kita kata harga pengenalan lah untuk e-book untuk modul Kickstart Go Cilik ni. Kita panggil modul Kickstart Go Cilik. Okay, so anda boleh follow mereka-mereka yang dah follow link dah share link Telegram, link WhatsApp ni semua. Anda boleh pergi follow diorang, klik link diorang. Diorang mereka ni bukan sahaja share pasal produk-produk yang saya share hari ni, pasal modul ni. Mereka juga banyak juga share tentang ilmu-ilmu parenting yang anda boleh gunakan dengan anak-anak. Okay. Alhamdulillah, Puan Nurhanisa dah dapat dah modul tu, dia dah sempat review sikit dah, memang best. InsyaAllah lah best, okay. Dan lepas tengok modul tu, kami tak akan tinggalkan anda macam tu je. Kalau masuk link Telegram diorang, link WhatsApp GCA team kita, boleh tanya soalan kepada mereka. Mereka juga selalu tanya soalan daripada mereka punya group, tanya pada kami di Gym Academy lah. Okay, dan anda juga nanti boleh je nak tanya soalan berkaitan modul tu dekat kita punya hotline, dekat kita punya messenger. Okay, so tak ada masalah, jangan risau, kita tak akan tinggalkan anda selepas anda dapatkan modul tu. So modul 28 hari bulan kan? 28 hari bulan, hari Selasa 10 pagi sehingga 2 petang anda boleh dapatkan modul tu dengan harga RM65. Saya tak ingat benda-benda tu. Saya buat modul je. Okay. So dengan harga RM65 anda boleh dapatkan pada 10 pagi 28 Julai. Link akan dibuka sehingga 2 petang. Kalau takut terlepas waktu tu, sebab waktu tu sahaja persen. So dia dah tolong saya kirakan. So diskaun dia 76%. Harga asal dia berapa, bos? Harga asal dia RM275. So hari Selasa ni diskaun 76.36%. So harga dia RM65 dan 10 pembeli terawal. Siapa yang beli pukul 10 pagi, 10 pembeli terawal anda akan dapat eksklusif
Zoom group discussion dengan saya. Tenang. Macam tu. Okey, anda akan dapat 10 orang pembeli terawal pada 28 Julai ini. Anda akan dapat sesi tertutup khas Zoom session dengan saya. So anda boleh tanya saya apa-apa saja soalan berkenaan anak ke, macam mana nak rangsang anak ke, macam mana nak buat dengan anak ke. So boleh tanya saya dalam kita punya group discussion tu. Okay, so terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menonton hari ini. Okay, GCA team, jangan lupa ya, kalau siapa yang nak kita remind supaya anda tak terlepas link pembelian tu, komen je nak. Sebab memang murah, hari tu kita jual RM65 sahaja nanti hari Selasa ni, promosi. Nak beli hari ni pun boleh tapi harga dia tinggi lah. Okay, so kalau nak beli harga rendah, tunggu hari promosi hari Selasa ni 10 pagi sampai 2 petang. Okay, so waktu break tu pun anda boleh beli. Cuma yang 10 terawal anda akan dapat sesi Zoom khas coaching dengan saya, macam mana cara nak handle anak. Spesifik setiap anak saya akan bantu nanti. Okay, so GCA team get ready. Siapa yang nak boleh komen anak-anak. Nanti GCA team akan contact anda kalau anda tak dapat nak klik link tu semua kan. So nanti boleh contact mereka. Mereka akan bantu anda sampai anda dapat beli. Okay, alright. Dan boleh terus join group Telegram, join group WhatsApp diorang, tak rugi sebab mereka memang selalu share tentang info-info parenting, insyaAllah. Okay, so terima kasih kepada anda semua yang menonton saya malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan apa yang saya kongsi hari ni, okay, apa yang saya kongsi hari ni anda boleh faham dan anda boleh gunakan dengan anak. Ingat, ajak je anak tu engage. Anak engage, nanti naturally anak akan serap segala yang ada dekat environment dia supaya anak tu boleh communicate dengan kita. So apa yang anda kena buat esok? Terus rancang satu aktiviti simple. Apa yang ada kat rumah? Sepit baju ada. Okey. Sepit baju, kalau anda ada anak eye contact tak ada semua kan? Ambil sepit baju, katalah ni sepit baju. Ambil sepit baju, ambil satu kad, business card tadi. Tadi saya bagi sampel kan. So besok start buat dengan anak anda. As early as 18 bulan, buat je dengan anak. Ajak anak duduk eye level sama tinggi dengan anak kita. Terus je. Duduk dengan dia, pegang tangan dia, ni tangan anak kita, ni tangan kita atas tangan anak kita. Kelip, sepit. Wah, pandai sepit. Sepit. Satu lagi. Wah, pandainya. Buat tu dengan facial expression. Okay, so dah boleh terus buat esok dengan anak. Ingat, kalau kali pertama kita buat anak kita meronta nak minta dilepaskan, tak apa. Kali kedua cuba lagi. Anda ada, kalau anda buat 3 minit setiap kali, anda ada 10 kali nak cuba hari tersebut. Okay, so jangan putus asa, teruskan rangsang anak sebab kita tak tahu channel of learning mana yang anak kita boleh dapat tangkap. Ada anak dia dapat perkataan tu masa dia tengok. Ada anak dia dapat perkataan tu masa dia dengar. Ada anak dia dapat perkataan tu masa dia pegang sepit. Dia tahu, sepit. Dan dia dapat. Okay, so jangan putus asa. Teruskan usaha kita merangsang perkembangan anak kita. Dan rakan-rakan semua, kita bantu rakan-rakan yang ada share video ni supaya semua pun dapat ilmu yang sama ni, insya-Allah. Okey, so saya doakan anda semua dimurahkan rezeki untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Saya doakan anda semua dimudahkan mendapat idea, dimudahkan tenaga, dimudahkan masa untuk menguruskan anak-anak anda yang tersayang di rumah. Okey, rangsang anak kena berlaku secara bonding. Kita tak boleh guna device untuk memberikan rangsangan kepada anak. The best rangsangan adalah daripada parents sendiri. So give the best to our children lah, insya-Allah. Dan tahniah kepada semua yang menonton. Saya percaya anda semua adalah golongan orang yang nak dan sentiasa mahu give the best kepada anak. Okey, saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua kemudahan, memberikan kita kasih sayangnya supaya kita boleh memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Okey, so terima kasih banyak. Assalamualaikum. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih kepada anda semua yang menonton. Bye. Selamat tinggal. Kita jumpa lagi. Bye.